Assalamualaikum, saya Nur Farah Alia dari kelas 4A ini menerangkan tentang bab 3.7 iaitu perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Perjuangan rakyat di negara kita dalam menentang pendudukan Jepun dapat dilihat melalui perjuangan oleh Regimen Askar Melayu, penentangan MPAJA, Force 136, penentangan individu dan gerakan anti-Jepun. First, mari kita lihat kepada perjuangan oleh Regimen Askar Melayu yang menjadi benteng pertahanan tanah air kita. Perjuangan Askar Melayu dapat dilihat melalui Batalion Kedua Regimen Askar Melayu yang bersama-sama tentera British menentang kedudukan tentera Jepun di Kelantan. Semangat juang yang tinggi juga dapat dilihat ketika menentang tentera Jepun di Singapura. Seterusnya, Lieutenant General A.E. Percival, Panglima Pemerintahan Tentera British di Tanah Melayu, menyifatkan semangat juang ini sebagai contoh keteguhan dan ketahanan yang menjadi suatu tradisi yang masyhur dan menjadi inspirasi kepada generasi yang akan datang. Gambar yang kamu lihat ini merupakan anggota ataupun pegawai bagi Regimen Askar Melayu, iaitu yang pertama Lieutenant Adnan Saidi. Untuk pengetahuan kamu, kisah perjuangan oleh Lieutenant Adnan Saidi ini sebenarnya suatu ketika dahulu pernah difilmkan. Seterusnya, pegawai kedua ialah Lieutenant Ibrahim Aladita MC. Dan akhir sekali, anggota Regimen Askar Melayu ketiga ialah Korporal Yaakob Bidin. Semangat juang yang ditunjukkan oleh mereka ini sepatutnya kita contohi. Seterusnya, mari kita lihat pula dalam perjuangan menentang penduduk Jepun yang dilakukan oleh MPAJA. Kekejaman yang dilakukan oleh Jepun menyebabkan sebahagian orang Cina mencari perlindungan di bawah Parti Komunis Malaya bagi mengelak diseksa dan dibunuh. Seterusnya, KPM bersetuju mewujudkan Malayan People Anti-Japanese Army selepas pasukan sukarela dilatih oleh British. Seramai 165 orang anggota PKM diberikan latihan di sekolah khas di Singapura untuk menjalankan kerja sabotaj dan perang gerila terhadap Jepun. Untuk pengetahuan kamu, gerila bermaksud perang yang dilakukan secara bersembunyi dan dalam kumpulan yang kecil. Selepas itu, pihak MPAJA telah menjalinkan kerjasama dengan Force 136. Pada bulan Disember 1943, MPAJA dan Force 136 yang mewakili tentera British telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk melawan tentera Jepun. Selepas itu, MPAJA juga menjalinkan kerjasama dengan Parti Kuomintang atau lebih dikenali sebagai KMT. KMT ini merupakan salah sebuah parti yang terdapat di negara China. Terdapat gerila Cina yang dikuasai oleh nasionalis daripada menentang tentera Jepun. Setelah itu, gerila KMT bersetuju bekerjasama dengan MPAJA atau PKM menentang tentera Jepun. Untuk pengetahuan kamu, tentera Jepun telah menggunakan polis dan tentera Melayu bagi menentang MPAJA. Hal ini telah menyebabkan timbullah ketegangan antara kaum. Seterusnya, mari kita lihat perjuangan yang dilakukan oleh Force 136. Pada tahun 1943, British telah menubuhkan Southeast Asia yang berpusat di Colombo, Sri Lanka dan membentuk unit yang dikenali sebagai Force 136. Anggota Force 136 ini telah mendapat latihan di India dan Sri Lanka, kemudian dihantar ke Tanah Melayu melalui kapal selam dan diturunkan melalui payung terjun dari kapal terbang. Anggota terawal Force 136 Tanah Melayu ialah: yang pertama ialah Major Tunku Mahmud Mahidin, kedua Lieutenant Tunku Yusuf Tunku Yaakob, ketiga Kapten Ibrahim Ismail dan yang terakhir ialah Lieutenant Tunku Osman Tunku Muhammad Jiwa. Pelibatan anggota Force 136 dalam menentang pendudukan Jepun dapat dilihat melalui peranan mereka di Hulu Perak. Anggota Force 136 berjaya mendarat di Hulu Perak dengan bantuan pegawai daerah Gerik Kapten Muhammad Saleh Haji Sulaiman. Oleh hal ini, Askar Melayu Setia pun ditubuhkan. Force 136 juga telah memainkan peranan dalam menentang pendudukan Jepun di Pahang. Anggota Force 136 berjaya mendarat di Raub Pahang dengan bantuan penolong pegawai daerah Raub iaitu Yop Mahidin. Setelah itu, gerila Watania Pahang pun ditubuhkan. Akhir sekali, Force 136 juga telah memainkan peranan dalam menentang pendudukan Jepun di Kedah. Anggota Force 136 berjaya mendarat di Kampung Kuala Jening, Kedah dengan bantuan pegawai daerah Kedah dan Tunku Abdul Rahman. Setelah itu, gerila Melayu Kedah pun ditubuhkan.
Selepas itu, penglibatan Fos 136 dan Pertubuhan Gerila Melayu telah bekerjasama untuk menentang Jepun dengan menjalankan aktiviti rahsia seperti mengumpulkan maklumat, melakukan sabotaj, menyebarkan propaganda dan membuat persiapan untuk melancarkan Operasi Zipper. Untuk pengetahuan kamu, Operasi Zipper ialah serangan secara besar-besaran menawan Tanah Melayu. Seterusnya, mari kita lihat pula dalam perjuangan menentang pendudukan Jepun yang dilakukan secara individu. Untuk pengetahuan kamu, kegiatan anti-Jepun turut digerakkan secara individu seperti penentangan yang dilakukan oleh Gurchen Singh dan Sibyl Katigasu. Okey, first mari kita mulakan dengan penentangan individu yang dilakukan oleh Gurchen Singh. Gurchen Singh menggerakkan penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun dengan cara menyebarkan risalah dan propaganda menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Risalahnya memberitahu penduduk tentang fakta sebenar perang dan pendudukan tentera Jepun. Selepas itu, beliau juga menghadiri sidang akhbar tentera Jepun dengan menyamar sebagai wartawan. Beliau juga mendalami sabotaj terhadap lantasan kereta api yang menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Perkara itu menyebabkan beliau ditangkap oleh Kempetai setelah dikhianat, namun berjaya melarikan diri ke Burma hingga perang tamat. Penentangan individu seterusnya dilakukan oleh Sibyl Katigasu. Sibyl Katigasu merupakan jururawat yang terkenal dengan keberanian dan kecekalan membantu mangsa perang dan gerila anti-Jepun di Perak. Sibyl dan suaminya Dr. Abdon Clement Katigasu mengendalikan sebuah klinik di Ipoh sebelum perang sehingga kedatangan Jepun. Sibyl juga memberi bantuan ubat-ubatan dan perkhidmatan perubatan kepada gerila anti-Jepun. Sibyl telah menyembunyikan radio dan berkongsi maklumat yang diperolehi daripada siaran radio British dengan gerila anti-Jepun. Setelah itu, Sibyl dan suaminya ditangkap oleh tentera Jepun apabila kegiatan mereka terbongkar. Mereka telah diseksa oleh tentera Jepun sehingga menyebabkan kematian suaminya. Akhir sekali kita akan lihat kepada gerakan terakhir penentangan terhadap pendudukan Jepun iaitu gerakan anti-Jepun di Sarawak dan di Sabah. Okey, yang pertama penentangan di Sarawak yang dikenali sebagai Operasi Semut. Operasi Semut merupakan operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas Z Australia sebagai sebahagian daripada kempen tentera bersekutu menentang Jepun di Sarawak. Operasi ini telah dijalankan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia atau lebih dikenali sebagai RSD. Antara operasi yang dijalankan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia ini ialah mengumpulkan risikan dan melatih orang tempatan melancarkan perang gerila melawan Jepun. Pada Mei 1945, anggota SRD yang terdiri daripada tentera Australia, British dan New Zealand mendarat di kawasan tengah dan timur Laut Sarawak. SRD telah mengambil orang Kayan, Kenyah, Kelabit, Murut dan Iban sebagai gerila semut. Gerila semut penting dalam melawan Jepun kerana mengetahui selok-belok bumi Sarawak. Seterusnya, kita akan lihat gerakan anti-Jepun yang dilakukan di Sabah, iaitu pemberontakan Jesselton. Untuk pengetahuan kamu, Jesselton kini telah dikenali sebagai Kota Kinabalu. Pemberontakan Jesselton juga dikenali sebagai pemberontakan Double Threat iaitu penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun di Sabah yang diketuai oleh Abel Kwok. Peranan Albert Kwok atau lebih dikenali sebagai Gerila Kinabalu ialah melancarkan serangan terhadap pejabat pentadbiran, balai polis, kemudahan tentera di Raja Jepun. Peranan keduanya pula ialah membunuh tentera Jepun di Jesselton, Kota Belud, Menggatal dan Tuaran. Dan sebagai tindak balas, pihak Jepun telah melancarkan serangan balas dengan pantas dan kejam. Dan pihak Jepun juga menyerang dan mengebom perkampungan di pesisiran pantai. Pihak Jepun telah menyiasat dan menyiksa sehingga mati dalam usaha mencari pemimpin dan pemberontak. Sebagai rumusannya, perjuangan rakyat menentang Jepun diakibatkan oleh kekejaman dan kesengsaraan di bawah pentadbiran tentera Jepun. Dan penentangan ini sebenarnya melibatkan semua kaum di negara kita sama ada secara berorganisasi maupun perseorangan. Sekian itu sahaja daripada saya dalam menerangkan bab 3.7 ini. Bye-bye.